Untuk pengetahuan anda semua, susu kambing Al-Am ini juga baik untuk ibu-ibu yang mengandung. Sebab apa? Kebanyakan kelahiran kita dapat lihat bagaimana ramainya baby-baby ni lahir-lahir je kena jaundice, demam kuning. Jadi itu sebabnya kita kena dapatkan amalkan susu kambing ni dalam tempoh kehamilan. InsyaAllah baik untuk ibu, baik juga untuk bayi yang dikandungkan. Jadi dapatkan segera dengan hanya RM45 sahaja. Hubungi kami, tekan link ataupun tulis di ruangan komen. Jadi hari ini tajuk kita etika dan akhlak. Akhlak dalam pekerjaan. Dan jadi saya paling sonok datang sinilah. Sonok nampak buku banyak, saya kata mojo tak bawa isteri. Dia memang gila tengok bukan gila buku dah, perempuan ni gila bayar. So gila suruh kita bayar. Bukan dia bayar pun, dia pilih kan. Ni baik ni untuk ni bang, ni buku ni bagus macam tu kan. Jadi makna tu pun etika tu sebenarnya. Kena faham. Orang lelaki memang ditakdirkan pada dulu sampai sekarang. Peranan kita dalam rumah tangga dah ditetapkan. Kalau kita bergaduh dengan isteri kita, saya macam-macam dah yang abang buat kan. Perempuan pun cakap dah macam-macam dah yang sayang buat kan. Yang sayang buat tu semua pengorbanan, kena faham. Suami tak boleh sebut macam tu, abang macam-macam abang buat, itu tanggungjawab. Dia macam tu. Perbezaan dia lah, perbezaan dia kan. Jadi macam bos marah kita kan, sebab dua semua tanggungjawab, tetapi tanggungjawab bos beza kan. Korang tak tahu macam mana rasa kena marah dengan menteri. Korang tak tahu, kau kena marah dengan bos tu baru 1/8 daripada sistem marah tu. Yang dia orang kena pula 10/8 pecahan tak wajar. Punya toruk kena marah kan. Jadi itu saya jumpa kawan saya, itu seorang kawan saya, dia jadi setiasa sulit. Program khas untuk seorang raja lah dalam Malaysia ni. Borak dengan dia kata, ya Allah, orang biasa marah kita faham, kita kena marah, rupa baru dia faham bila raja marah ni lain. Dia macam tak tahu, barulah aku faham apa orang sebut daulat-daulat ni. Dia kata kita punya perasaan rasa lain, macam nak kena panah peti apa semua dia kata macam tu lah. Macam tu kan. Macam orang lelaki kan, orang lelaki marah isteri, orang perempuan tak ada apa, paling kuat dia nangis abang, sampai hati abang buat dia macam tu ya. Dia macam tu. Tapi orang perempuan marah lelaki sikit dia, rumah dah berakhir hidup ni rasanya. Tu sebab orang lelaki paling takut orang perempuan marah tu. Tu kena faham kan. Jadi itulah, jadi peranan orang lelaki dalam rumah tu dia kan. Bab tu sebab kalau orang lelaki dia tak boleh komplain dengan perempuan. Kenapa dia nak dinding color ni langsir macam ni, sofa macam ni. Dia ada hak untuk itu sebab dia paling lama menetap dalam rumah tu. Orang lelaki ajak mesyuarat, tahulah kan orang penting ITBM kan, dia orang penting tu banyak benda, kejap-kejap keluar buku tu macam sibuk. Jadi mana balik rumah pun sekadar nak tidur je, kerana tak perasan pun wallpaper dah tukar 5 kali tukar. Tak perasan. Jadi orang lelaki memang tang bayar tu orang lelaki kan. Jadi kena terima hakikat. Jadi balik pada tajuk kita kan, tajuk kita bekerja. Sebab satu perkara saya selalu bagi gambaran pada semua, kita kena fikir satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita, bekerja lah. Kadang orang cakap kan, ni bestnya kalau cuti kan. Tak ada. Cuba tengok orang yang cuti, kadang dia menyesal dia cuti. Kenapalah aku cuti, tahu kalau macam ni baik kerja je daripada bergaduh dengan sakit suami isteri. Cuti tapi tak pergi mana-mana, bini marah macam tu. Cuti tapi tak pergi mana-mana, apa cuti. Orang perempuan berhak cakap macam tu sebab dia, orang lelaki kena jaga hati dia kan. Seorang lelaki okay lah, nak pergi mana tu, kena cakap je lah gimana, kisahlah mana. Tapi dia takkan berhentikan, tak kisahlah mana, tak berhenti kat situ, dia ada sambungan dia. Tak kisahlah mana, IKEA ke, dia ada gambar macam tu. Saya ingat kena bawa buku lah yang tu. Kena bawa buku memangnya. Jadi maknanya sistem kan? Jadi maknanya orang yang bercuti pun kadang, kenapa aku tak kerja. Itu sebab saya sebut kepada semua staf, mana-mana tempat saya pergi, ingatlah wahai pekerja-pekerja sekalian, cuti itu bukan satu hak tetapi keistimewaan. Kalau bos bagi, cutilah kita. Kalau bos tak bagi, jangan cuti. Itu je, tak payah nak mungut-mungut. Memang tu hak bos kita nak bagi cuti, tak nak bagi cuti. Kalau dia tak ada hak, kalau bos kita tak ada hak nak bagi cuti, tak bagi cuti, kenapa kita minta kat dia kan? Bos minta cuti, bos boleh tak bos ni? Siapa yang ada ke dalam ayat Quran beritahu kalau kita minta maka wajib bagi? Tak ada. Tak ada pun kecuali dalam keadaan-keadaan emergency kan. Memang ada bos yang macam tu kan, emergency pun tak bagi, ada. Tapi tu tak berlaku kat sini lah, ni kat Afrika dan macam tu lah.
kan, minta cuti bos tak bagi sebab bos ada hak. Biasalah staff-staff ni dah tahu dah trik, bawa file banyak macam ni, bawah tu barang cuti, bawah sekali dia cerita ni bos ni okey ni okey, tapi ni macam ni okey, yang ni bincang kemudian okey bos, ya Allah bos bau perasan bos yang ni satu bos. Dia sebenarnya bawah tu yang file tadi tak ada apa, semua orang kata macam mengesampingkan tumpuan bos kan. Jadi bos nampak kita macam tak berjaya sangat nak cuti macam tu kan. Macam tu akhirnya just sekarang nak mula kan, tak lama lagi nak cuti. Apa cuti yang paling ni, yang cuti lama yang dah orang fikir sekarang ni, cuti apa? Kan betul saya cakap, betul tak? Saya dah cakap kan, betul tak? Saya saja dia invite tengok, dia yang jawab gaya haji, dah cakap dah kan, dah fikir kenduri mana kan. Kita tahun ni telajak raya kan, jamuan raya masih ada lagi kan, walaupun dah habis Syawal masih buat lagi kan. Nak pula dia akan sambung dengan gaya haji. Tahun ni memang meriah lah, dia bersambung tu sampai gaya haji tahun ni. Dia tak jamuan raya kat, dia kata kan, pra raya haji dia kata kan. Yalah, jadi mana kata dari segi kita ni bersyukur satu perkara, dalam kita duduk kat sini dengar ceramah ni bermakna apa? Kita adalah pekerja, kita adalah pekerja dan kita ada kerja. Sedangkan kat luar sana berapa ramai orang yang tengah naik motor, pandang sana pandang sini, ada yang jalan turun bas kulu kilik memikirkan nak kerja apa tau. Fikir nak kerja apa sebab kerja tak ada untuk dia, belum ada rezeki nak bekerja. Kita pula yang dah ada kerja tengah mikir macam mana cara tak kerja, macam mana cara untuk mengular kerja. Saya dah cek tempat lain lah, tempat lain bukan sini lah. Tu sebab saya buat kalau buat game team building tu kan, saya buat untuk grup Mahkamah KL sampai 5 grup saya buat tahun 2015 2014 macam tu, 5 grup. Bila kita buat grup kan, ada kan 3 hari 2 malam biasalah, lepas ice breaking dalam kelas, ada game-game, sampai hari yang ketiga kita buat outdoor tau, outdoor. So outdoor ni banyak checkpoint ikut grup masing-masing dah dipecahkan lah ni kan. Termasuklah satu checkpoint tu saya buat permainan damula. Baru saya faham orang tua main damula teruk pun. Dia main damula kan penuh perasaan, menjerit dia kalau kena ular tu. Kalau ular pula dia kata tangguh dia kata kan. Tapi tak ada siapa pun memikirkan kenapa orang dulu buat permainan game damula tu. Tak ada orang fikir rupanya game damula tu ada kena-mengena dengan kehidupan kita, ada kena-mengena dengan career kita. Ada orang baru kerja tak berapa tahun dah naik tangga kan. Tengok ada orang tu main ni jajab tangga lah, sedap betul, nasib dia baik betul, tangga tangga lagi. Yang seorang tu kejap-kejap ular, Allah ular lagi, ya Allah, dia macam malu tengah orang yang dia main, Allah nampak ular, lepas tak kawan siap kelak ular lagi tu kan, ular. Yang seorang tu pula tangga tak, ular tak, dia melangkau kan, ya Allah. Bila kat tangga dia langkau, kat ular dia langkau, tapi perjalanan dia smooth lah, dia tak ke belakang. Cuma masalah dia dekat 98 sampai 900 mundur balik kan, 900 mundur balik, tak habis-habis dia istiqamah dah awal tadi, tapi dia istiqamah mundur. Tengok kawan makin dekat ni kan. Macam tu kat career kita kan, kehidupan kita kan macam tu juga. Ada orang baru kerja dah naik pangkat. Sebab apa? Bukan salah bos. Bos ingat buat keputusan sendiri dia seorang aja ke nak naikkan pangkat orang? Dia ada board dia, bincang dan mesyuarat. Kenapa dia dah bincang, orang ni cadang dia ni. Dan satu perkara yang menggerakkan hati dia, Allah Ta'ala. Dengan izin Allah, rezeki dia naik pangkat. Jadi kalau nak marah orang dapat sesuatu, kita bukan marah orang, kita marah orang yang bagi, iaitu Allah. Itu sebab kena hati-hati. Macam mana dia boleh naik, tak apa benda. Bila kawan cakap rezeki tak, wah dia nafikan pula tu, rezeki tak, tapi kita ni tak ada rezeki. Tak ada lah kata kan. Lepas tu kan, kalau kita tengok yang ular tadi apa kan, yang ular tadi apa dia, kejap-kejap kena transfer department, jap pergi sini, pangkat tak naik tapi transfer je. Cuba sangka baik, agaknya Allah Ta'ala bagi aku pindah banyak department ni supaya aku pandai banyak perkara, besok naik pangkat senang. Semua dah tahu, orang tak ditipu dia. Dia tak ada kalau Allah Ta'ala meninggal semua orang yang menghalang kita naik pangkat tu. Meninggal laluan tu tiba-tiba kan, bos baru tu suka sangat kita naik pangkat. Kita dah tahu dah, ini semua saya pernah buat ni. Kan aku tak tahu ke tempat kau lepak minum mana. Aku tahulah sebab aku dulu pun lepak tu dalam hati. Dulu aku pun lepak sana tau, dia dah tahu. Nampak tak? Jadi dia pandai semua. Yang tadi, yang undur 98 undur balik tadi,
Tak, pencen-pencen. La ilaha illallah. Bersambung-sambung kontrak kan. Nak habis sambung balik, sambung balik. Maknanya apa? Sangka baik, khidmat dia masih diperlukan. Macam tu. Jadi macam tu lah kehidupan kita. Tahu? Kehidupan kita macam tu. Semua ada sebab. Semua ada sebab. Semua ada sebab. Kalau kita tengok kan dalam kerja kita, career kita, tu sebab Timbalan Mufti Negeri Sembilan, Ustaz Nur Azamir bin Haji Alias, dia kata, soalan nak kita tanya pada diri kita adalah bagaimana kita nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Kita cucuk duit, memang kita tak mencuri, tapi deserve atau tidak? Oh, cakap jawab. Layak ke tidak kita ambil duit yang kita cucuk tu dengan tahap kita kerja biasa-biasa, kawan kita kerja berat, dia tanggung semua kerja-kerja kita. Kita tak datang, kita lambat, dia buatkan. Kita tak layan orang, dia yang layan orang. Kita tak buat file tu, dia tolong buatkan file, tapi gaji sama dengan kita. Cuba tanya balik. Contoh, kerjanya MC, jap cuti, MC cuti, asal meninggal cuti. Tak kira, habis betul. Memang tragis dah kisah keluarga dia, sebab dah hampir semua meninggal lah. Sampai satu tahap jiran lorong rumah dia meninggal pun dia cuti. Terpaksa sebab dah tak ada orang lagi untuk dimeninggalkan. Betul keadaan ni, benda ni berlaku kat semua tempat. Saya dah suruh dia orang belajar dengan staf ITBM ni macam mana cara untuk kontrol benda tu. Kononnya tak berlaku kat sini lah. Macam tu lah kononnya. Jadi makna kata kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Ini satu nikmat Allah Ta'ala bagi. 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya. Akhirat besok nikmat. Lepas tu Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Yang ketiga Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. 3 benda ni Allah Ta'ala tanya. Nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Nikmat umur, kau hidup dulu berapa tahun, macam mana kau habiskan umur kau dulu. Yang kedua nikmat apa? Nikmat muda dulu habiskan ke mana? Oh, dulu banyak enjoy kan. Ada tak kau datang majlis ilmu? Ada. Kalau ada penceramah datang kat TBM tu, datanglah dengar, tapi tu pun duduk belakang-belakang. Ni contoh tau, bukan orang sini, tempat lain. Kan ada lah yang terasa kan. Dia biasanya kalau datang seminar khusus yang ni, yang duduk depan biasanya yang datang lambat, biasanya macam tu kan. Yang datang awal dia booking yang belakang-belakang kan. Kalau dia jarang lah, orang kita ni, orang Malaysia ni jarang masuk bilik dewan tu, dia tengok tempat kosong, jarang. Dia akan tengok muka dia kenal. Dia suruh booking tempat dia kan. Itulah. Pergi minum macam tu, pergi minum kan, geng muka yang sama lah tiap-tiap tahun tu kan, muka yang sama, halakah yang sama, geng minum. Ketua kumpulan tu adalah orang yang bawa kita. Dia akan decide kat mana minum hari ni, dia akan decide. Tak ada satu tempat best, ada satu tempat best tu. Wah, cara gelak pun betul lah tu, betul tu kan. Memang dia akan decide. Lepas tu tak bercampur dengan yang lain. Nampak tak? Okay, nikmat umat muda. Yang ketiga, nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Nikmat harta. Kemana duit kita belanja? Mana kita dapat duit? Mana kita dapat harta tu? Kemana kita belanjakan harta tu? Duit gaji kita deserve atau tidak? Kemana kita belanjakan duit kita pun ditanya. Jangan cakap ni duit kita, so atas kita. Tak. Beli kereta sampai 10 biji contoh kan? Ataupun dia jap tukar sport rim, untuk benda yang tak perlu. Allah Ta'ala akan tanya. Kenapa kita habiskan duit tu, sampaikan untuk benda lain? Tak ada. Kau sedekah tak? Tak sedekah. Kenapa? Duit tak ada. Cek balik, duit ada tapi belanja untuk benda lain. Allah Ta'ala tanya. Beli tudung sampai 20 rak macam nak berniaga kan? Siap letak label sendiri. Minah ada. Contoh. Ada ke nama Minah sini? Aminah tak ada Ada. Contoh lah dia buat kan, sekarang boleh tempah logo tu, label tu Aminah kan. So, saya tudung ni semua Aminah. Wah, cantik tu tudung kau kan. Macam tu kan. Tak ada. Allah Ta'ala akan tanya berbelanja untuk apa. Handphone berapa kali tukar. Macam saya tak adalah, tak terkejar dah. Dulu jap tukar. Dulu zaman mula-mula kerja dulu kan, seronok asal gadget, bawa handphone baru keluar kan. Mula kena sawan bab 1. Nak tukar. Babi lah, payah sangat faham. Bab 1 tak faham. Dia tanya bab 1 apa? Bab 1 tu. Orang puas lah nak jaga bahasa kat institut jemaah. Kau ni aduhai, payah tu. Kalau tak faham, buat muka biasa. Jangan tak nampak sangat. Jangan. Nanti orang tahu. Tanya Cik, kita belajar dalam debate ni, kalau tak faham buat faham. Macam tu ya kan. Jangan nampak kelemahan kita tau. Ni orang perempuan memang tanya, kenapa tu kan. Macam orang tanya dalam, orang perempuan tanya dalam Facebook lah, kenapa nak bapak dia debat.
Orang kata bodoh tu simpan sikit lah, jangan tunjuk. Jangan tunjuk kat orang tahu kan. Macam tu lah kaedah dia. Macam tu lah keadaan ni. Maknanya harta kita belanja ke mana, gunakan untuk apa kan. Sampaikan dulu sahabat, seorang sahabat Nabi, Khalid nama dia. Sahabat ni, di masa zaman sahabat, dia dapat duit 200,000 dirham, bawa balik rumah. Sedih muka dia. Isteri tanya, kenapa wahai suamiku? Nanti Allah Ta'ala tanya setiap dirham ni ke mana aku belanjakan. Jadi jangan risau wahai suamiku, isteri dia kata. Dia panggil semua fakir miskin, anak yatim, orang susah, ibu tunggal, bagi, habis 200,000 dirham tu. Barulah senyum suami dia. Dia kata, alhamdulillah, aku telah buat dengan cara baik. Jadi makna, bukan zaman sahabat dia, sampai sekarang pun kalau lelaki tak tahu nak buat apa dengan duit dia, orang perempuan boleh bantu. Baks ni bang, tahulah saya kan. Dengan cara yang berbeza lah. Dengan cara yang berbeza. Orang perempuan ni dia kena terima hakikat. Dia bukan penting sangat material, tapi material boleh menjadikan dia gembira. Perempuan bagilah hadiah, bagi hadiah. Nah, yang duit bulan ni untuk belanja. Bang, berapa ni? Tanya lah tu, berapa? Tak adalah banyak sangat, dalam 2,000 abang. Abang ni kenapa? Tak, orang perempuan kadang tak, orang lelaki mah wajib bagi nafkah kat isteri dia walaupun isterinya bekerja. Betul. Balikkan ni lah poin dia bawa. Tadi dengar ceramah lah kan. Dia dah cakap dia tentang pembahagian ni semua kita kena revise balik bang. Kena revise balik. Tapi orang perempuan boleh, kalau dia kata dapat duit tu dia tak nak, dia tolak sebab dia kata dia boleh cari sendiri. Tak ada masalah, itu lebih mulia. Yang ambil lah duit 2,000 abang. Ni 2,000 ni saya tak nak, abang ambil simpan untuk keluarga kita, yang penting abang setia. Okey. Yang ni saya tak nak. Abang, duit ni abang ambil balik. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kau bagi memang dia sapu kan. Nah, yang duit bulan ni 2,000, zap tahu tak apa tu kan. Tapi memang tanggungjawab pun bagi. Dia nafkah ni paling basic nafkah ni kan. Kita bagi makanan yang mana isteri tu makan yang memungkinkan dia boleh hidup lagi esok. Itu basic nafkah. Betul, bagi makan tu. Sebab kalau kita pergi makan dekat kedai mamak agak malam, tengah-tengah malam, bukan tanya yang nak buku apa-apa tak. Salah soalan tu. Yang nak makan apa, cakap aja, sekarang abang beli. Alah, tak lapar pun. Jangan percaya. Kau beli aja satu bawa balik. Sebab biasa sampai rumah, bang, tiba lapar pula. Tu perangai dia sampai rumah. Tiba iklim tu berubah tiba-tiba. Sebab orang perempuan dia bolak-balik dalam kepala dia. Lapar tak tu. Jadi betul. Tapi nafkah tu bawa balik. Dah abang dah beli dah tadi. Abang agak-agak memang lapar dah. Abang dah bungkus dah nasi dengan yang gorengan ni. Kena wajib beli. Sebab apa? Tu malam tu kita kebetulan memang sepanjang malam keluar. Kita belikan makanan untuk dia. Abang faham tu. Kemudian yang ke berapa dah terlupa dah tadi. Itu dari segi harta kita. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat ilmu yang kita ada. Kita share tak dengan orang. Yang kemudian yang kedua, kita amalkan ataupun tidak. Dah tahu rasuah tu tak boleh. Bila rasuah tu tak boleh, tapi kita dah tahu ilmu tu. Tapi dekat luar kita tetap terima rasuah contoh. Jadi benda tu dah tak mengamalkan ilmu yang kita ada. Tu yang pertama, nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang tugas kita, tentang apa juga berkaitan dengan amanah. Dalam satu hadis Nabi sebut, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Jadi dari segi amanah ni benda berat. Daripada sebesar-besar amanah sampailah sekecil-kecil amanah, tetap amanah Allah Ta'ala akan tanya. Masuk pejabat, bawa anak hujung minggu, tak ada apa kan, tak ada orang nak jaga anak, duduk situ dan diam. Ambil kertas satu, conteng-conteng tau. Pen. Kertas pejabat punya, pen pejabat punya, amanah dah tak ada. Nampak kecil, tapi daripada situlah bermulanya membawa pada benda-benda besar. Tak ada. Kalau kita betul-betul nak bagi anak tu, bawa daripada rumah. Benda-benda yang kita memang ada kat rumah, bagi. Ni barang-barang dia nak conteng, dia nak baca, dia nak apa tu bagi. Jangan kita salah guna.
Kadang-kadang kita, kadang benda-benda tu benda kecil nampak amanah Allah Ta'ala. Dekat masyarakat kita pun cuba tengok. Engkau aku tengok relax, kau kan AJK ke? Aku AJK biasa-biasanya. Kenapa ada istilah AJK biasa-biasa? AJK ahli jawatan kuasa yang nak menggerakkan program-program, menggerakkan aktiviti. Makna dia pun ada amanah. Macam mana kau boleh cakap kau tak ada kerja sebab kau AJK biasa-biasa? Kalau dah tahu pada awal tak boleh, lepaskan jawatan, bagi ke online. Jawatan nak, tanggungjawab tak nak. Kan, kalau ikut contoh kerja kan, siapa kerja jadi kerani, pembantu takbir, dia balik pukul 5. Jadi dia balik kau jadual balik 5.30. 5.30 balik. Ketua pada kerani tu mungkin balik dalam pukul 6.30. Kemudian penyelia kan, mungkin dalam penolong pegawai dia akan balik pukul 8 malam. Ketua pada penyelia tadi itu pegawai kanan mungkin balik dalam pukul 10 malam. Eksekutif memanglah dalam pukul 11 12 macam tu. Nombor satu siapa? Nombor satu siapa kat sini? Tak, pangkat dia lah, bukan orangnya. Pangkatnya apa? CEO kira memang tidur sini terus lah, tak balik macam tu. Tak, maksud bukan saya suruh buat macam tu, tapi maknanya dia datang dengan tanggungjawab. Makna tanggungjawab dia besar. Maknanya kita kena fikir, lagi tinggi jawatan kita nak naik pangkat, tapi kerja tak nak. Macam mana? Kita minta lah aku naik pangkat. Lepas tu mungun. Banyak kerja, attention tu sekarang. Dulu pun tak macam ni. Dah kau nak sangat naik pangkat. Kawan-kawan relax kawan-kawan, yelah dah sombong sekarang, nak minum dengan kita tak nak, naik pangkat ni kan. Kawan-kawan kita, kau fahamlah sikit, aku sekarang kerja tanggungjawab banyak kan, Allah Ta'ala dah bagi aku naik pangkat ni dengan amanah yang besar, aku kena buat. Betul. Itu sebab orang perempuan macam layan suami berat sangat kan, berat sangat layan suami ni, macam-macam permintaan dia. Apa kata kita subkan? Ada yang tak faham orang lelaki cepat faham dia. Tak ada, kita abaikanlah, contoh. Tak, maksudnya tu sebabnya saya nak tanya orang perempuan, kalau kita belum ada anak kan, suami isteri, suami kena sayang isteri 100%, isteri sayang suami 100%, tapi bila dah ada anak, orang perempuan jawablah. Jawab. Dia pun terperanjat tau kena tanya soalan macam tu. Sebab orang lelaki dia tak payah tanyalah, orang lelaki memang sama, dia pun tak pasti hidup dia. Dia macam terserah lah macam tu kan. Janganlah. Kata orang perempuan yang boleh merencanakan ni, saya nak tanya berapa persen pembahagian tu? Sebelum saya tunjuk, baik kau jawab. Berapa persen nak pembahagian? Kata dia ada yang mula kira, tak boleh. Ada yang kira 60% tak boleh, lebih sangat tu. 55 45 okey kot kan? Tak, jawapan yang paling tepat, jangan dibahagi-bahagikan. Tak boleh bahagi. Layan suami 100%, layan suami, layan anak pun 100%. Anak jangan, kadang-kadang kita layan suami, bawa ni anak datang, diamlah, tak nampak kita cakap dengan ayah kau. Itu bukan cara dia. Sekejap je bagi anak faham. Kejap bang tadi ni okey bang anak macam ni hafal. Macam tu. Maknanya jangan kita apa, maknanya dua-dua nak kena layan. Suami punya tu balik kerja tahu penat sangat kan, daripada TBM ni kan, muka penat. Saya tengok dia datang masuk orang muka penat kan. Yelah, lift 3 lift kan, tengok lift tadi muka stres depan lift kan. Dah lah dia tunggu lama, tiba-tiba Samsul Debat tu masuk kan. Orang cakap bagi Samsul Debat naik dulu, ada yang cakap macam tu kan. Dia betul kan, macam tu dengan anak sama kan. Jadi makna kata kita kena terima keadaan itu, dan keadaan balik rumah ada hak-hak yang perlu kita sempurnakan. Dekat pejabat ada hak kita, dekat rumah pun ada hak. Amanah anak tu bukan untuk kena marah. Kita dulu balik, ya hafal. Lagi ayah kita dulu macam tu. Lepas tu yalah, ingat apa tadi? Hafal. Tak ada, cikgu tak ada yuran banyak, RM20. Tak ada banyak pun. Besok minta dengan mak selesai, benda boleh settle, bukan tak boleh settle kan. Jadi tu amanah. Ini anak kan, kalau jangan bising boleh tu, tak penat sekarang ni. Aduh, tepi lah. Marah anak, tak nak fikir pun kan. Kadang anak tu dia beli attention, dia pun luah dalam Facebook
ataupun dia jumpakan kawan dia. Kalau jumpa kawan yang baik tak apa, jumpa kawan yang jahanam kan macam mana? Nampak? Itu dari segi amanah. Isteri pun jangan sakitkan hati dia, kan? Nabi suruh berlemah lembutlah dengan isteri, kerana sesungguhnya dia adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi sebut sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Faham tak? Yang hak tu bukan yang isteri-isteri tu. Sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Faham? Kalau faham, angguk. Faham? Jawab, faham. Alhamdulillah. Yang hak tu tadi, bukannya yang tu. Maksud isteri-isteri itu adalah ramai lelaki, ramailah perempuan tu. Faham? Okey, cover. Okey. Jadi mana kata tu amanah, Allah Taala akan tanya. Kita kerja pagi sampai pukul 5.30, masuk ke 8.30 sampai ke 5.30. Sejauh mana kita bekerja? Yang banyak rehat minum. Pukul 9 minum. Kan, minum pukul 10.30. Pukul 10.30 sampai dekat lobi tu jumpa lah orang kampung. Ya Allah, kau kerja sini ke? Dia nak beli buku. Lama dah. Jom lagi minum. Ya, aku lepas dengan ngada lah kau pergi minum dekat Diamo kan. Minum kat Diamo, minum kan. Minum. Lama lepas tu pukul 12 dekat 12 baru balik. Punya seronok bercerita. Kebetulan bos tak ada sampai ke 12. Ya Allah, tak boleh keluar lewat hari ni, jam ni, kena jemput anak balik sekolah pula. Keluar jemput anak balik sekolah. Pukul 2 tak masuk lagi. Pukul 2.45 baru sampai. Orang tak tanya, dia sendiri cakap teruk betul jam. Orang tanya pun tidak kan. Teruk betul jam, ya Allah, sebab aku tension petang ni nak minum kat mana. Minum lagi. Pukul 3 minum sampai pukul 4 sampai kat meja baru nak kerja. Okey, ya Allah. Tiba-tiba dah pukul 4. Tak rasa pun kerja. Dah kerja menterdarah tang pagi. Masa bila nak rasa kerja, betul tak kan? Tu jadi kena tanya balik kita. Minum, makan, sudahnya quality time. Lepas tu kita dapat gaji sama. Itu sebab kena kita tanya balik, kenapa anak aku ni, aku belajar pandai, dulu result aku tak macam ni. Anak aku, ya Allah Akbar. Saya tu pun tanya anak saya, apa sebab nombor kau banyak sangat? Saya kata, kau tahu tak, abah dulu, arwah atuk kau dulu, kalau abah dapat lebih pada nombor 4 memang kena rotan. Ada sekali abah dapat nombor 8, kena rotan. Kau ni kalau nombor belah-belah macam ni, kira kena bunuh ni. Saya cakap macam tu. Dia kata macam tu kan. Tapi iyalah, saya positif, tak apa. Buat yang terbaik. Ada seorang bapak tu marah kan, sekarang kan hari report card day kan. Jadi saya tengok bapak ada marah. Daripada kalau nombor 1 masuk kalau nombor 2, nombor 2, nombor 3, ni dah kelas hujung, kau nak pindah mana lagi? Bilik air. Dia marah. Aku kata bapak macam ni pun ada. Aku kata budak tu terpinga, tak tahu nak jawab macam mana. Tinggi betul falsafah ayah dia tu. Yelah, kelas dah hujung, hantar bilik air dah hujung kan, mana lagi nak hantar kan. Kata aduh, kata anak kita positif walau berapa banyak pun nombor dia. Cikgu pun kata kejut, puan, anak puan ni nombor 37 daripada 38. Okay, mana ada seorang lagi lah. Positif kan, positif. Boleh saya tahu yang seorang tu siapa? Jadi cikgu pun, aku salah cakap ke apa cikgu tu? Tapi saya pesan dengan cikgu tu dah, amanah dia sebagai seorang cikgu, dia kena cerita dengan mak bapak, sebab biar mak bapak tahu, tak payah lagi dah bercakap benda-benda bahasa yang diulang-ulang beberapa keturunan ni. Berhentilah kan. Bila mak bapak tanya, anak saya macam mana cikgu? Cakaplah, dia malas, tak buat kerja. Ini dia ni okey sebenarnya, tapi yelah kan budak main-main. Tapi saya yakin kalau dia rajin, insya-Allah boleh berjaya. Memang dah agak lah, wife saya mesti pandang betul lah abang cakap. Sebab saya dah cakap lah malam tu, besok dengan cikgu mesti cakap macam ni. Betul lah bang. Dia cakap macam mana anak sini? Polosit nombor 1. Pemalih, tak nak belajar. Mana perempuan tak diusik. Saya hari-hari doa, ya Allah, bilalah budak ni nak pindah sekolah. Jadi bapak tu pula dia pandang anak dia, kau pahal. Mana dah kan. Barulah betul. 3 dialog yang cikgu selalu sebut kat sekolah, yang diulang daripada beberapa keturunan bila marah budak. Apa nak jadi dengan kamu ni? 1,
Marah budak tu ayat dia. Yang kedua, kamu tahu tak PSA tinggal berapa hari lagi? Kedua. Dan yang ketiga, yang paling popular, zaman saya dulu tak habis-habis. Tak habis-habis zaman dia. Betul. Cuba perhatikan survey ni cara cikgu marah. Mak pula kat rumah, tiga-tiga tu dia pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Tahu tak PSA tengah berapa hari? Zaman mak dulu tiga-tiga pakai. Tiga-tiga pakai. Ayah jarang-jarang lah, dia petik satu dia jarang. Mak tiga-tiga pakai. Betul, biasa macam tu. Dia gelak besar tu, betul lah tu. Tu keadaan ni. Maknanya cerita tentang amanah. Amanah kita, amanah sebagai seorang pekerja, amanah sebagai seorang bos, amanah kerja itu benda yang patut dahulu didahulukan, kemudian kan tiba-tiba dapat pula emergency kena buat, pun tanggungjawab kita kena buat. Dan kemudian yang ketiga yang Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim, perhubungan satu dengan yang lain, kita dengan staf, hubungan yang baik. Kalau kita tengoklah banyak kes-kes di luar yang menjatuhkan sesuatu organisasi, bukannya orang luar pun, orang dalam organisasi itu sendiri, dia memburukkan staf-staf yang lain. Ini tak adalah, department ni tak dipakai, yang teruk department ni je, untuk mengetahui korang. Macam tu. Kita bila pergi beraya, nak bercerita sedap ni, terlajak cakap, bagus saya kerja kat situ kan, aku dengar kat bahagian tu tak payahlah, aku tahu sangat dah perangai orang dalam tu. Tak, walau macam mana kita benci pun, kita kena pertahankan organisasi dan yang berbaik organisasi kita. Tak adalah, okey tu semua mandai je, sebenarnya macam ni semua. Balik tu kita cover, balik counter, balik kawan kita tu, betul tak? Cerita sampai tersebar, tapi aku cover lah, aku cakap ni. Oh ya ke? Maknanya macam tu. Jaga macam rumah tangga lah, jangan burukkan rumah tangga kita. Orang perempuan senang nak masuk syurga tau, jangan burukkan rumah tangga tu je. 4 Nabi kata, jaga solat, jaga puasa bulan Ramadan. Ketiga, jaga maruah diri dan maruah suami. Jangan buka cerita-cerita tak elok suami. Walau macam mana tak elok pun suami kita, jaga tu benda tu. Dan yang keempat, taat perintah suami. Nabi kata kalau dapat buat 4-4 ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Orang perempuan sampai syurga pun boleh pilih pintu. Itu ni kot. Macam tu lah keadaan. Orang lelaki mana boleh pilih, dapat masuk untung kan? Betul. Tu sebab orang perempuan mulai hari ni dengar cakap saya, taatlah segala perintah suami. Faham? Setuju ke tidak? Ada jawab tak tu. Dia bagi hadis tadi tu, nak tunjuk dogi tak dogi yang perempuan. Taatlah segala perintah suami. Setuju? Dia tak segala tu, dia berat tu, betul tak kan? Okey lah. Okey, saya betulkan. Taatlah segala perintah suami yang baik sahaja. Setuju? Tu pun kuat. Orang lelaki saya nak tanya, kahwin baik tak? Baik. Tahu tak apa? Faham kan? Menyesal jawab. Dia kata kan? Betul lah, benda baik tu kahwin. Kita kadang, itu sebabnya kita jangan salah. Kalau kita baca dalam surat khabar, 5 orang pegawai daripada jabatan agensi ini telah ditahan disebabkan rasuah. 5 dia telah pun ditahan disebabkan salah laku. 5 anggota polis telah ditahan kerana menerima wang suapan sebanyak macam ni. Pertamanya mereka baru dituduh, belum tahu lagi bersalah tak bersalahnya. Jadi kita ni jangan terlajak cakap. Kadang terlebih cakap seolah-olah macam kita ni baik sangat. Itulah dia, buta mata, buta hati, dapat duit sikit tak nak jaga, amanah pun tak ada. Ni semua dunia semua ni. Cakap. Bila cakap, Allah Ta'ala datangkan ujian kat kita. Datanglah seorang bawa sebuntil duit datang kat rumah kita. Tolonglah, minta tolong. Kau tolong ejas ni, aku bagi kau. Okeylah. Bila kita okey je, kita dah tentu tahu kita bersalah. Nampak sangat kita pun lebih, orang kata, bukan kata lebih baik, lagi teruk daripada orang yang kita cakap tadi. Nampak tak? Itu sebab bila nampak orang kena tangkap tu, terus doa. Orang ni kena tangkap, orang ni kena tahan, orang ni dia nak khabar dalam berita. Ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Nampak kes artis, contoh kan, yang baru ni viral, heboh lah, pasal inilah kan, yang macam tu lah kan. Saya tak nak cerita apa lah. Jadi saya saya cakap cukup. Kita tak tahu cerita sebenarnya, apa yang berlaku, apa provokasinya, apa yang dia cakap, apa keadaan yang sebenarnya. Jadi kita ni melihat daripada angle orang yang tak tahu apa-apa, jangan cakap apa-apa, terus doa, ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Itu lebih baik. Nampak orang tu kahwin, bini dia 4, jangan cakap gatal nak mati, jangan.
Doa terbaik, ya Allah jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini ya Allah. Kalau aku tak tahan ya Allah, tolonglah ya Allah. Kalau ia pun jangan lebih 2. Contoh macam tu doa. Faham? Yang ujung tu tak nak ambil pun tak apa. Saya jumpa Ashraf Muslim baru ni dekat ada satu function. Saya tanya, bang, bagilah petua sikit. Petua apa? Kan gaya dia macam tu, petua apa? Cakap lah, ialah itulah. Itu dia kata. Senang je Ustaz, dia 10 je. 10 je. Apa dia? Yang pertama bijak, yang kedua sampai nombor 10 semua sabar. Ada kata, oh ya ke? Sabar juga. Memang kena sabar, banyak kena sabar, dia kata. Memang ya, tu yang kita nampak, yang ini indah, yang tak indah. Bukan saya cakap dia ada masalah, tak. Setiap kehidupan rumah tangga semua ada masalah masing-masing. Nampak orang tua kahwin dengan muda, jangan cakap nak mati sangat dah orang tua ni, terbiat agaknya, gatal, jodoh orang kata. Kenapa kau marah yang tua tu? Cuba tanya yang muda tu, kenapa you kahwin? Kan rancangan hiburan yang hari Ahad tu, yang biasa orang tengok tu pukul 11 secara istiqamah, orang tengok rancangan tu kan, pukul 11 sampai pukul 1 antara macam tu lah masa dia dekat TV3 tu lah. Alah, lebih kurang macam tu lah kan, lebih kurang macam tu kan. Apa tak rancangan tu? Saya tak nak sebut lah, lebih kurang macam tu lah bunyi dia kan. Kan dia gosip ni, kadang-kadang gambar artis ni dia kahwin dengan lelaki tu dah tua sikit kan. Jangan marah tu, cuba tanya, kenapa you pilih dia sebagai suami you? Saya pilih sebab dia romantik. Kau orang tua tu romantik. Yang kedua, setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dah dipokak. Tak terangah kan, nama contoh lah kan. Jadi makna kata jangan kita apa. Itu sebab saya cakap kena sabar. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan putuskan hubungan. Kau dengan aku tak ada apa-apa, jangan. Satu benda pasal silaturahim, tak kira lah bab berkeluarga ke, dalam kita ni sama pejabat, ingat satu perkara. Nabi dalam satu hadis Nabi sebut tidak ada dosa. Ingat betul tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Mana dua-dua dapat, di dunia, akhirat mendapat. Saya ulang balik, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka pada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Ingat tu, makna berat tu. Sebab silaturahim ni Allah Ta'ala bagi sifat Allah rahim pada perhubungan tu, kasih sayang. Jadi jangan kita putuskan. Daripada dulu tahu silaturahim, itu dia. Dan dalam kita bekerja, jangan lupa, pertama dalam kita etika dan akhlak kita bekerja, yang pertama adalah jangan lupa kita untuk memulakan kerja kita setiap kali kita datang momentum awal. Bekerja momentum mesti awal. Tak ada dia masuk ke 8.30 perbincangan dulu. Weh, macam mana malam tadi? Kau tengok tak drama malam tadi? Membincangkan episod drama malam tadi. Gemar betul dia tengok cerita apa tu, hero apa? Hero Alah Fatah Amin tu lah apa? Apa? Hero Cinderella apa? Oh, hero seorang Cinderella. Cik dia macam ni, seorang tak apa kenapa. Hero seorang Cinderella kan. Suka tengok Fatah Amin tu kan, suka tengok macam tu kan, cakap dia kan ada romantik macam tu kan. Dia marah Fazura, tapi Fazura tu tengok biasa je, tapi tak tahulah pandangan dia terhadap saya kan. Macam tu kan. Kaedah kalau dia dengan macam aku lah kan. Tak ada, tapi lawa kan. Siapa kalau bagi free nak lah kan. Tapi maknanya Fazura dengan Fatah Amin ni kita tengok cerita ulas, kita tak sangka kan, ya Allah jahat betul mak apa tu kan. Sedangkan ni waktu kerja ni kau nak ulas lah time lain. Kalau betul nak berbual sangat pasal tu, datang awal sikit. Kita datang pukul 8 tau, kita nak buat discussion pasal episod malam tadi. Okey, 8.30 kerja, start kerja macam tu. Faham? Tak ada salah, sebab kita diamanahkan kerja daripada kuapa baik kuapa. Macam tu lah. Ini bercerita tuntang. Tengah hari tak sanggup, tak keluar makan sebab nak tengok tonton.my, nak buka balik drama-drama, nak qada balik malam tadi tak sempat tengok online. La ilaha illallah. Tu nak kena jaga momentum awal, jangan lengah-lengah, jangan sibuk. Lepas tu dia ada 4 jenis bekerja dalam tempat kerja kita. Pertama, nama dia administrator, sangat mentadbir.
Dia masuk on time, balik pun on time. Kadang dia muka pertama kat besar pancekat tu. Tunggu, beratur dia, seorang lain beratur. Lepas tu dia sangat tersusun meja dia kan. Kalau orang usik barang dia tahu. Laci pertama apa, drawer kedua dia isi apa, drawer ketiga apa, sangat kemas. Dan dia ni memang tak suka simpan kerja sebab dia nak meja dia kemas, dia sangat teratur. Yang kedua, nama dia performance. Memang kerja memang gila bab satu punya. Gila-gila kerja. Datang awal, kadang balik tak tentu lagi. Kadang tengah-tengah malam pun balik sebab dia kejar deadline. Bos memang suka kat dia ni. Sebab bagi kerja memang dia buat semua, tak pernah tolak. Nah, meja memang berterabur orang ni. Atas meja ni, bawah meja semua betul. Bawah ni ada apa semua dekat ni, pelaci tu, bawah dekat kaki, kat pasu tu pun ada. Dia datang, mana file aku bagi kau tu, angkat kaki kau. Dia ingat. Walaupun macam tu, dia ingat. Yang ketiga, kategori pekerja yang ketiga adalah entrepreneurs, maknanya usahawan. Meniaga kerja kat pejabat. Okey kawan-kawan semua, tak sekejap je. Tak beli tak apa, tengok dulu. Bagi pamphlet, bagi sampel kuih raya kan. Bagi ni tudung-tudung ni betul. Kalau nak bawa aku bawa. Ada kat rumah dah. Stok-stok yang ni tengoklah mana ni. Yang ni sesuai dengan kulit kau. Ni lah cerita. Macam-macam kan, lotion lah apa semua, macam-macam. Dia meniaga je kerja dia. Alhamdulillah benda tu tak berlaku di sini. Di tempat lain. Cara gelak pun tahu berlaku kan. Saja test. Dan yang keempat, nama dia followers. Ikut orang ya. Ada. Kau pergi tak ceramah esok pagi Samsul debat tu? Kalau pergi sesama tau. Kan duduk sesebelah. Kalau tak pergi sesama. Kan susah aku seorang ngejawab kan. Kan kena jawab aku seorang jawab. Pergi sesama. Tak pergi sesama tu. Dia ada jenis macam tu. Kalau orang balik lambat, contoh hari tu bos tak ada. Hari ni aku ingat balik awal kot, bos tak ada. Betul ke? Betul ni. Kalau betul aku pun balik awal ni. Cakap betul. Nak balik awal ke balik on time? Macam tu keadaan dia. Dia ikut orang dia. Yang sebenarnya dalam kita bekerja, semua sifat-sifat ni nak kena ada sebenarnya, tapi ikut kesesuaian. Okay, pertama, momentum awal. Yang kedua, komitmen kerja. Kerja kita duduk kat meja kita, kena siapkan. Benda kalau ada, kita bangun pun sebab kita nak uruskan berkaitan dengan kerja kita tu. Itu komitmen. Kita kena syukur tau, kerja kita tak susah macam orang lain. Cuba tengok kerja lagi susah daripada kerja kita. Kita kerja pejabat dengan aircon, kadang demam sebab aircon kuat. Kan, codik ke tak codik, kau pasang 16, kau pakai jaket. Lepas tu keluar tiba-tiba panas kat luar, tu demam tu. Cuba slowkan sikit kan, jangan sejuk sangat. Yang itulah kan. Kerja kita senang. Cuba tengok, kalau saya pergi dulu kan debat UPNM kan, kita masuk camp Sungai Besi kan. Tu tengok askar macam ni lah pegang sabar. Bila bos dia lalu terus terak. Pagi sampai petang. Cuba kita boleh tahan tak pegang tu sampai tak payah sampai petang lah, sejam pun tak tahan tau berdiri situ. Contohnya tiba-tiba CEO arahkan, okey, Puan Maria, contoh bukan nama sebenar. Ada ke Maria? Ada. Mana? Okey, contohnya, okey Maria, you pegang pen ni, you pegang satu buku, you berdiri depan pintu tu. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak tahan. Ramai yang meninggal depan pintu tu ni. Tak sebab kita tak boleh. Kita kerja kita, alhamdulillah kita boleh bangun sendiri, kita nak minum air sekejap, nak duduk, boleh, tak ada masalah. Contoh saya sibuk kan, haus, kita pun ambil air, minum. Contoh bukan nak minum sangat ni contoh. Itu kita buat kerja balik tu. Tak ada masalah, betul. Jangan kita mongot pasal kerja kita. Kan? Itu sebab saya kata tadi, orang kata komitmen kita. Saya pernah tu pergi. Orang tu kerja dekat Majlis Bandaraya Putrajaya, berdiri tepi nombor giliran. Cik, ada apa? Sap tekan. Nombor tu je kerja dia. Sampai petang kan. Saya kebetulan masa tu dengan asisten saya pergi ada mesyuarat dengan bahagian HR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang budak tu tinggi-tinggi, pakai blazer, baju kurung, free hair. Macam, salam, ada apa-apa boleh saya bantu? Langsung terlupa urusan gitu. Apa hal pula aku datang ni? Langsung tanya, apa hal kita datang? Tanya asisten. Bos itu mesyuarat ke atas. Oh ya, lupa. Tengok dia dengan senyum, dengan layanan dia, nampak? Orang jadi seronok datang. Lepas tu tak, saya ada mesyuarat kat bahagian HR. Oh ya ke? Tak apa, cik ikut saya. Ikut. Dekat yang nombor giliran tu memang ada button lah, tekan ni, tapi dia berdiri tu untuk bantu lagi.
Tapi dia tinggalkanlah sekejap. Dia suruh saya ikut. Kalau macam tu ikut saya, ke mana juga sanggup ku ikut. Anda ada masalah pedih hulu hati, gastrik, GERD dan sebagainya. Sampai tak boleh tidur malam, muntah-muntah. Apa lagi? Dapatkan segera susu kambing Al-Am. Kenapa? Dengan susu kambing Al-Am, campuran susu kambing, madu dan kurma dapat menyelesaikan masalah anda. Apa lagi? Dengan hanya RM45 saja satu kotak, anda tekan link, hubungi kami ataupun tulis di ruangan komen.